Selamat datang ke channel Jocong dan hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan untuk bab 10 metode tambahan tingkatan 4 iaitu kita akan fokus kepada subtopik indeks perubahan. Jadi seperti biasa kita akan bincangkan konsep dahulu iaitu teroka apa itu indeks perubahan. Selepas tu kita akan lihat contoh yang kita dapat jumpa daripada buku teks untuk teroka jenis soalan yang mungkin untuk bahagian ini. Jadi pertama sekali mari kita lihat dahulu konsep asas untuk indeks perubahan ini. Jadi indeks perubahan ni ialah nilai purata bagi semua nombor indeks yang terlibat. Jadi arti lain tu untuk indeks perubahan tu kita akan melibatkan lebih daripada satu nombor indeks tu. Jadi dalam pengiraan indeks perubahan ni setiap nombor indeks terlibat akan didarabkan dengan pemberat iaitu kepentingan bagi item tersebut. Jadi di sini kita akan nampak ada beberapa nombor indeks yang terlibat dan setiap satu tu ada pemberat. Jadi pemberat tu maksudnya adalah berapa bahagian untuk nombor indeks tersebut. Jadi untuk pemberat tu ya, dia boleh diwakili dengan bilangan, peratusan, jisim, nisbah, bacaan pada catapai, catapalang dan sebagainya. Jadi biasanya untuk satu situasi itu untuk pemberat tu dia merupakan kuantiti yang jenis samalah. Contohnya kalau soalan tu adalah bilangan, maka satu soalan tu kita perhatikan pemberat tu semuanya adalah bilangan. Kalau soalan tu adalah peratusan, maka pemberat untuk soalan tu semuanya mesti adalah yang jenis yang sama iaitu peratusan sahaja. Jadi nanti kita akan lihat beberapa contoh untuk pemberat tu semasa kita teroka contohlah. Seterusnya kita cuba kaji rumus pengiraan indeks perubahan pula. Jadi di sini kita perlu tahu simbol bagi indeks perubahan tu adalah seperti ini iaitu tambahan satu garisan di atas tu. Jadi kalau anda masih ingat sebelum ni anda juga ada satu simbol yang ada garis di atas tu iaitu adalah min. Jadi itulah kenapa indeks perubahan ni dinamakan sebagai purata lah. Jadi di sini kita akan perhatikan di sini ada banyak nombor indeks yang terlibat. I1, I2, I3 sehingga IN. Maksudnya untuk suatu indeks perubahan tu dia akan melibatkan beberapa nombor indeks. Dan setiap nombor indeks ni akan didarabkan dengan pemberatnya yang tersendiri iaitu diwakili dengan W. Jadi W ni sebenarnya datangnya daripada bahasa Inggeris iaitu weight lah. Jadi di sini setiap satu tu akan ada pemberatnya yang tersendiri. Dan apabila kita darabkan, kita akan tambahkan semua tu. Selepas tu kita akan bahagi dengan jumlah pemberat. Jadi secara pendeknya rumus tu akan gunakan sigma lah. Sigma ini adalah maksudnya jumlah. Jadi jumlah hasil darab antara nombor indeks dengan pemberatnya dibahagikan dengan pemberat tu. Dan inilah terhasilnya indeks perubahan kita. Jadi biasanya indeks perubahan ini digunakan apabila kita melibatkan beberapa item lah. Jadi pertama sekali kita mesti perlukan kita punya nombor indeks. Selepas tu kita mesti perlukan kita punya pemberat dan kita akan darabkan setiap nombor indeks tu dengan pemberatnya sendiri. Selepas tu kita akan bahagikan dengan jumlah pemberat. Jadi seterusnya kita akan kajilah beberapa contoh yang kita jumpa daripada buku teks tu untuk kaji macam mana soalan tu dibentuk untuk bahagian ni. Jadi pertama sekali kita sebenarnya akan dilatih untuk mengirakan kita punya indeks perubahan. Jadi perhatikan soalan ni kita mesti kena kesan dahulu manakah kita punya nombor indeks dan juga manakah kita punya pemberat. Jadi di sini indeks harga 1 kg bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di sebuah gerai pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 masing-masing ialah 175, 120 dan 160. Jadi daripada ayat pertama itu sebenarnya kita sudah ada pemberat dan juga nombor indeks tu. Jadi pemberat di sini sebenarnya merujuk kepada 1 kg. Jadi setiap item itu pemberatnya adalah satu sajalah sebab di sini ketiga-tiga jenis buah-buahan tu hanya 1 kg untuk setiap satu. Selepas tu nombor indeks yang kita perlukan adalah yang ini iaitu ada 3 di sini. Jadi selepas tu kita hanya kirakan kita punya indeks perubahan lah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu darabkan kita punya nombor indeks dengan pemberat. Jadi di sini kita hanya darabkan dengan satu sebab setiap satu di sini hanya 1 kg. Jadi macam tu. Selepas tu kita kena bahagikan dengan kita punya jumlah pemberat iaitu 3 lah. Jadi kita akan tambahkan 1 tambah 1 tambah 1. Selepas tu kita sebenarnya hanya perlu tekan calculator sahaja. Jadi untuk bahagian ni pastikan anda ada bawa kalkulator semasa ujian dan semestinya anda perlukan kalkulator untuk pengiraan di sini. Jadi kita tekan pecahan dahulu. Selepas tu kita tekan 175 darab dengan 1. Lepas tu tambah 120 darab dengan 1. Tambah dengan 160 darab dengan 1.
Kalau anda tidak mau tekan 1 tu pun tak apa. Jadi memangnya apa yang dalam 1 pun dapatkan nombor itu sendiri saja. Lepas tu bahagi dengan 1 tambah 1 tambah 1 iaitu 3 lah. Jadi kita hanya sekadar tuliskan jawapan kita iaitu 151.67. Jadi begitulah jawapan untuk bahagian ni. Jadi sebenarnya agak senang sahaja. Apa yang kita perlu pastikan adalah kita ada nombor indeksnya, lepas tu kita ada pemberatnya. Jadi begitulah untuk soalan 1. Jadi mari kita lihat contoh kedua dalam buku teks kita. Jadi contoh kedua tu kita perhatikan jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utiliti sebuah kilang pada tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Catat pula menunjukkan peratus penggunaan dalam sebulan. Jadi kita perlu perhatikan apa yang kita perlu buat. Jadi untuk soalan ni kita mesti kena pastikan kita sudah ada nombor indeks dan juga pemberat. Jadi di sini nombor indeks adalah bahagian ni iaitu kita punya I, dan untuk kita punya pemberat tu adalah dalam bentuk peratusan. Jadi di sini peratusan tu diwakili dengan catat pi lah, iaitu inilah dia punya pemberat. Maka kita sudah cukup maklumat untuk kirakan nilai indeks buahan kita. Jadi kita hanya sekadar tarapkan kita punya nombor indeks, lepas tu carikan dia punya pemberat. Untuk air tu pemberatnya adalah 17%, tambah dengan kita punya elektrik 140, darab dengan peratusan 58, tambah dengan bahan api 125 darab dengan 25%. Lepas tu kita akan bahagikan dengan kita punya jumlah pemberat tu. Jadi kita akan jumlahkan pemberat kita tu iaitu 25 tambah dengan 17 tambah dengan 58. Jadi tak kisahlah dia punya susunan tu terbalik ke tidak. Jadi sebenarnya kita hanya perlu jumlahkan kita punya pemberat lah. Jadi di sini kita tekan kalkulator sahaja. Jadi tekan pecahan, lepas tu 135. Kalau anda tak mau tuliskan simbol darab tu, anda juga boleh gunakan kurungan 17 tutup kurungan tambah 14 sifar kurungan 58, lepas tu tambah 125 kurungan 25, lepas tu turun bawah 25 tambah 17 tambah 58. Jadi tak kisah dengan susunan tu, asal you jumlahkan semua pemberat tu pada bahagian penyebut lah. Jadi kita dapat jawapan tu 135.4. Jadi untuk bahagian ni sekadar minta anda untuk belajar macam mana untuk kirakan kita punya indeks perubahan. Jadi ingat di sini untuk kirakan indeks perubahan tu kita mesti perlukan nombor indeks untuk setiap item tu, dan selepas tu kita juga perlu kesan kita punya pemberat. Biasanya pemberat untuk satu soalan tu atau satu situasi tu mesti adalah merujuk kepada jenis yang sama. Contohnya kalau untuk soalan ni semuanya adalah peratusan. Dan tadi itu adalah jisim lah, iaitu 1 kg. Jadi biasanya pemberat tu memang adalah satu jenis saja untuk setiap soalan tu. Tak akan dia minta anda menentukan pemberat dalam berbagai jenisnya lah. Kalau gunakan pemberat yang berlainan jenis tu, pengiraan tu akan ada masalah nanti. Jadi begitulah untuk dua contoh yang pertama ni. Jadi mari kita lihat yang seterusnya. Jadi seterusnya mari kita terokar pula penyelesaian masalah melibatkan indeks perubahan ni. Jadi daripada kita punya rumus tu, kita perhatikan memang untuk kirakan indeks perubahan tu kita perlukan nilai nombor indeks dan juga pemberat. Jadi biasanya untuk bahagian penyelesaian masalah, soalan tu akan sengaja tinggalkan nombor indeks tu. Dan anda perlu carikan nombor indeks tu sendiri sebelum anda dapat kirakan indeks perubahan tu. Jadi selepas kita diberi indeks perubahan tu, soalan tu juga boleh direka dengan sengaja tinggalkan salah satu nilai. Jadi biasanya dia boleh tinggalkan salah satu nombor indeks atau salah satu pemberat tu untuk minta anda carikan. Jadi biasanya soalan tu memang akan direka macam itulah, iaitu dia sengaja tinggalkan satu nilai dan anda diminta untuk carikannya. Jadi macam tu. Jadi seterusnya mari kita lihat satu contoh yang kita jumpa dalam buku teks tu. Jadi jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat oleh sebuah syarikat. Jadi di sini kita ada 3 bahan iaitu besi, kronium dan nikel, dan kita diberikan harga pada tahun 2010 dan juga harga pada tahun 2018. Hitung indeks harga bagi besi, kronium dan nikel pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Jadi untuk soalan A ni kita akan carikan nombor indeks bagi setiap bahan. Maka kita gunakan cara yang kita belajar daripada bahagian pertama, iaitu kita hanya perlu kena pasti mana satu nilai itu kita akan gunakan sebagai pengangka, mana satu nilai itu kita gunakan sebagai penyebut.
Jadi di sini asas tu adalah daripada tahun 2010, maka bahagian ni akan jadi penyebut dalam pengiraan nombor indeks tu. Jadi kita hanya carikan secara bahasingan. Jadi kita carikan dahulu untuk besi. Jadi di sini kita hanya gunakan yang kita punya pengangka tu adalah daripada tahun 2018, 34, 24. Bagi dengan kita punya penyebut iaitu asas daripada 2010, 2000, 25. Lepas tu darab dengan 100. Jadi sebenarnya agak mudah aja, cumanya lebih banyak kerja lah sebab kita kena carikan secara bahasingan. Jadi di sini kita carikan 3424, lepas tu turun 2025, lepas tu naik atas darabkan dengan 100. Dan kita dapat ni adalah 169.09. Jadi ini untuk besi. Lepas tu kita cari pula untuk kromium. Jadi kita kena carikan satu persatu lah. Jadi caranya sebenarnya agak mudah aja. Kita hanya gunakan harga 2018 bahagi dengan harga daripada tahun 2010. Jadi kita carikan satu persatu. Lepas tu tekan kalkulator aja lah. Jadi sebenarnya agak mudah aja. Jadi di sini kita tekan kalkulator 9512. Lepas tu turun bawah 8431. Lepas tu darab dengan 100. Jadi kita dapat ni adalah 112.82. Dan satu lagi adalah kita punya nikel. Jadi kita kena carikan satu persatu dahulu. Jadi kita gunakan 50.916 bahagi dengan 62.235. Darab dengan 100%. Jadi sama juga kita tekan kalkulator. Jadi pastikan anda latih sendiri, tekan dengan betul-betul lah. Jadi hati-hati untuk bahagian ini. Dan kita dapat ni adalah 81.82. Jadi begitulah cara nak tentukan nombor indeks bagi setiap satu. Lepas tu kita lihat pula untuk soalan B. Hitung indeks bahan bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Berikan taklifah mengenai dapatan anda. Jadi di sini indeks bahan tu kita akan gunakan pemberat iaitu peratus di sini. Jadi kita akan gunakan nombor indeks yang baru kita kirakan daripada soalan A itu darab dengan kita punya pemberat iaitu dalam bentuk peratus. Lepas tu jumlahkan dan bahagi dengan jumlah peratus tu. Jadi di sini kita hanya teruskan kiraan tu. Jadi dalam buku teks tu dia gunakan jadual. Jadi sebenarnya tidak semestinya anda perlu gunakan jadual lah. Anda boleh kirakan terus menggunakan rumus lah. Jadi di sini saya gariskan dulu. Jadi apa yang kita perlu buat tu kita hanya sekadar darab satu persatu lah. Jadi kita darabkan kita punya besi, nombor indeks besi itu dengan pemberatnya dalam bentuk peratusan iaitu 72%. Lepas tu bawah tu boleh kita tambahkan pemberatnya dahulu. Lepas tu yang kedua tu kromium 112.82 darabkan dengan 18. Jadi bawah tu pun tambahkan 18. Lepas tu tambah lagi satu iaitu 81.82 darab dengan 10%. Jadi tambah juga 10%. Jadi kita hanya gunakan rumus tu saja iaitu kita mesti kena ada nombor indeks dahulu. Lepas tu darabkan semua pemberat tu dan jumlahkan. Dan bahagikan dengan jumlah pemberat jugalah. Dan di sini anda juga perlu pastikan nombor indeks tu juga gunakan asas yang samalah. Jadi kalau kita perhatikan untuk soalan B tu, dia memang gunakan asas tahun 2010 juga. Jadi pastikan nombor indeks yang digunakan tu adalah sama asas atau sama gunakan tahun yang sama dengan indeks perubahan tu lah. Jadi itu adalah apa yang kita nak pastikan. Lepas tu kita hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Jadi kita tekan satu persatu. Jadi di sini memang agak panjang lah. Jadi kita kena sabar untuk tekan. Tambah 112.82. 18. Lepas tu satu lagi adalah 81.82 kurungan 10. Lepas tu turun ke bawah. Bawah tu 72 tambah 18 tambah dengan 10. Jadi kita dapat jawapan tu adalah 150.23. Jadi di sini pada bahagian akhir tu dia ada minta kita berikan takrifan mengenai dapatan anda. Maksudnya apakah maksud daripada nombor indeks yang kita baru kirakan tadi. Jadi kalau anda masih ingat daripada bahagian pertama tu, kalau kita punya nombor indeks tu lebih daripada 100 tu, maksudnya terdapat peningkatan lah.
dan peningkatan sebanyak berapa? Sebanyak 50.23. Jadi di sini kita boleh tuliskan terdapat peningkatan sebanyak 50.23%. Pada tahun 2018 berbanding dengan tahun 2010. Jadi macam itulah maksudnya. Jadi sekiranya kita punya nombor indeks tu lebih daripada 100, maksudnya ada peningkatan peratusannya lah. Jadi begitulah untuk soalan B. Mari kita lihat soalan C pula. Tentukan harga kos perbuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 jika harga kos pada tahun 2010 ialah 65 juta. Jadi perhatikan soalan ni sebenarnya kita akan guna balik kita punya indeks perubahan yang baru kita kirakan daripada B itu untuk selesaikan soalan C pula. Jadi di sini kita akan guna balik apa yang kita belajar dalam nombor indeks tu. Jadi kita punya rumus tu sebenarnya datang daripada sini, iaitu kita punya I sama dengan Q1 bahagi dengan Q sifar darab dengan 100. Cumanya sekarang ni adalah kita punya indeks tu adalah sama dengan kita punya Q tahun 2018 bahagi dengan kita punya Q 2010. Jadi kita akan gunakan kita punya indeks perubahan iaitu 150.23 sama dengan kita punya Q 2018 yang nak kita carikan atau soalan nak carikan, dan kita punya Q 2010 tu adalah 65 juta darab dengan 100. Jadi kita hanya perlu pindahkan kita punya nilai untuk carikan Q 2018 tu. Jadi kita akan pindahkan satu persatu. Jadi daripada bahagi dengan 65 juta tu kita akan jadi darab. Lepas tu yang darab 100 tu pindah ke sebelah jadi bahagi 100. Jadi kemudian kita hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Jadi kita tekan 150 darab dengan 65 bahagi dengan 100. Jadi jawapan kita tu adalah Q sama dengan Q 2018 tu sama dengan 97.65 juta. Jadi soalan ni sebenarnya adalah hampir serupa dengan apa yang kita sudah belajar semasa bahagian pertama, iaitu menentukan nombor indeks saja. Cumanya soalan ni dia sengaja tinggalkan harga kos bagi tahun 2018 dan anda perlu tahu nilai yang ada tu, iaitu kita akan gunakan indeks perubahan yang kita sudah kirakan tadi, dan juga kita akan masukkan nilai bagi harga kos bagi tahun 2010 tu. Lepas tu kita hanya perlu pindahkan nilai kita tu untuk carikan harga kos bagi tahun 2018. Iaitu sama seperti apa yang saya terangkan tadi, soalan akan sengaja tinggalkan sesuatu untuk anda carikan dan anda perlu gunakan maklumat yang ada tu untuk bantu anda carikan jawapan. Jadi begitulah untuk penyelesaian masalah ni. Jadi biasanya memang kita akan nampak soalan tu akan minta kita carikan nombor indeks tu sendiri. Selepas tu kita diminta pula carikan nilai indeks perubahan. Jadi beza antara indeks perubahan dengan nombor indeks tu adalah indeks perubahan tu biasanya akan melibatkan beberapa item dan setiap item tu ada kepentingannya sendiri, iaitu diwakili dengan pemberat. Dan pemberat tu boleh banyak jenis lah. Contohnya bilangan, jisim, peratusan dan sebagainya. Biasanya setiap situasi tu pemberat tu memang perlu jenis yang sama lah. Contohnya kalau soalan tu adalah bilangan, maka pemberat tu semuanya perlu bilangan supaya jawapan tu dapat dikirakan lah. Jadi begitulah untuk video kali ini, iaitu kita sudah teroka apa itu indeks perubahan dan macam mana kirakannya, dan juga apakah jenis soalan yang biasa kita temu untuk penyelesaian masalah. Biasanya untuk matematik itu memang dia akan direka dengan bagi semua nilai kecuali satu. Maka anda perlu kesan apakah nilai yang nak dicarikan tu dan gunakan maklumat yang dibekalkan untuk membantu anda. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.